Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Orang siok-siok beraya, lain pula jadi dengan Rafizi. Orang siok-siok beraya, rumah Rafizi pula dipecah masuk. Ini dalangnya yang melakukan pecah rumah terhadap Rafizi. Menurut laporan, ada 10 orang suspek yang telah terlibat menggeledah dapur rumah Rafizi. Tak tahulah apa yang mereka cari di rumah Rafizi, tapi yang pasti apabila orang masuk rumah, itu satu kesalahan yang besar. 10 orang suspek ini kini sedang dikesan dan mengejutkan. Siapakah 10 suspek ini? Adakah ia bermotif satu tindakan mahu mencuri, merompak, atau adakah isu-isu lain? Tak tahulah, kita pun tak tahu. Rumah Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dipecah masuk semasa cuti Hari Raya Aidilfitri, kata beliau dalam satu hantaran Facebook. Menurut beliau, terdapat 10 suspek yang terlibat menggeledah dapur rumah tersebut. 10 suspek yang dikenal pasti didapati menggeledah kawasan dapur rumah dan melepaskan geram ke atas pokok bunga plastik di kabinet dapur. Yang lucunya, saya rasa apa yang Rafizi cerita ini dia berdasarkan cerita benar. Cerita berdasarkan rakaman CCTV. Tapi yang hairannya, rakaman CCTV itu mungkin memperlihatkan reaksi ataupun tingkah laku 10 suspek yang melepaskan geram ke atas pokok bunga plastik di kabinet dapur. Nak cakap bodoh pun susah, nak cakap kurang pintar pun susah, nak cakap kita tak tahulah. Yang pastinya hanya orang bodoh yang masuk rumah orang nak mencuri, lepas tu nak melepaskan geram pula ke atas pokok bunga. Harap-harap dengan segeralah polis dapat menangkap, mengesan 10 orang suspek ini. Kata Rafizi, kesemua suspek adalah kucing-kucing yang dimilikinya. Beberapa suspek cuba melarikan diri ke atas rumah dan melarikan kelengkapan senaman tuan rumah, tetapi tidak berjaya. Suspek terakhir ditangkap semasa sedang bersembunyi di celah-celah pokok. Motif dipercayai berpunca daripada rasa tidak puas hati 10 suspek yang tidak dibawa pulang beraya di kampung. Aduh, rupa-rupanya Rafizi ini bergurau saja. Bukan rupa-rupanya manusia yang masuk di rumah Rafizi. Saya sendiri pun agak terkejut dengan perbuatan prank daripada Rafizi ini. Rupa-rupanya 10 suspek yang menggeledah dapur rumah Rafizi itu yang telah dikenal pasti ini ialah kucing-kucing Rafizi sendiri. Apalah Rafizi ini kan, benda ni pun menjadi kecoh juga. Ramai juga netizen yang memuji prank daripada Rafizi ini. Ramai juga yang kata apa Rafizi punya buang tak biat kah, kata mereka. Kita pun rasa lucu jugalah. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan dan apa yang membuatkan kita rasa lucu ialah motif dipercayai berpunca dari rasa tidak puas hati 10 suspek yang adalah kucing Rafizi yang tidak dibawa pulang beraya di kampung. Lain kali Rafizi bawalah kucing tu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jangan marah-marah. Ini hari raya pertama, kedua, ketiga. Kata Rafizi, maaf zahir dan batin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada Parti Bersatu. Susulan sokongan 7 ahli parlimen dan seorang adun kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Disangkakan 7 orang ini bakal kehilangan kerusi. Tapi ini pula yang terjadi. 7 wakil rakyat bersatu yang berpaling tadah perlu kosongkan kerusi, kata Razali. Keahlian 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bersatu yang berpaling tadah
kerana menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tergugur secara automatik dan perlu mengosongkan kerusi kawasan masing-masing. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris berkata, mereka tidak perlu menunggu surat pemecatan, sebaliknya keahlian mereka tergugur selepas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan usul pindaan perlembagaan parti itu. Namun yang menjadi perdebatan dalam media sosial, khususnya para pemerhati politik dan juga pengikut bebas politik, mereka mempersoalkan idea pemecatan itu. Mereka bertanya, adakah dengan pemecatan itu, maka secara tidak langsungnya, mereka sebenarnya tidak kehilangan kerusi kerana mereka tidak keluar parti, tidak meninggalkan parti, tidak lompat parti. Kerana kata beberapa netizen, mengikut pemahaman mereka, apabila seseorang ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri dipecat, mereka bukan lompat parti. Maka dengan itu, mereka tidak perlu mengosongkan kerusi, kata mereka. Selain daripada itu, ada juga netizen yang mengatakan, belum tentu mereka akan kehilangan kerusi mereka kerana prosesnya masih terlalu jauh. Di mahkamah saja memerlukan sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Sekurang-kurangnya mengambil masa 1, 2 atau boleh sehingga 3 tahun prosesnya. Jadi dengan itu, kalaulah Speaker Dewan Rakyat tidak mengambil keputusan dan mengarahkan kepada mahkamah pula, apakah ini tidak akan membawa keuntungan apa-apa kepada Parti Bersatu? Dan pindaan perlembagaan mereka itu hanya akan menjerat mereka sendiri pada PRU akan datang? Itulah yang menjadi persoalan kepada ramai netizen dan juga pemerhati politik. Mereka menyangka mungkin dengan pindaan perlembagaan parti itu akan membawa kepada pengosongan kerusi. Tapi itulah mereka menyatakan pemecatan bukan satu lompat parti. Apa pula pendapat anda semua? Adakah anda juga sependapat dengan beberapa komen daripada netizen itu? Kata Razali, 6 ahli parlimen dan seorang adun itu tidak perlu menunggu notis pemecatan. Sebaliknya, kelulusan pindaan perlembagaan parti yang dibuat pada Perhimpunan Agung lalu sudah memadai. Parti hanya akan menghantar surat pemakluman beserta notis kelulusan pindaan perlembagaan parti seperti diluluskan ROS. Nah, ini yang menjadi perdebatan netizen. Mereka kata, kenapa tak cepat memecat? Kan bagus pecat. Kenapa perlu? Mereka kata terus saja gugur. Sebab itulah kata netizen, pemecatan itu akan menyebabkan mereka secara otomatiknya tidak perlu meninggalkan kerusi atau meninggalkan kerusi, kata mereka. 6 ahli parlimen dan adun digesa tidak menunggu surat daripada Bersatu. Sebaliknya, jika anak jantan, lepaskan jawatan dan umum kosongkan kerusi. Menurut 6 ahli parlimen dan 1 orang adun yang menyokong Anwar Ibrahim dan menyokong Menteri Besar Selangor, mereka kata mereka tetap dengan pendirian mereka, tidak akan berganjak sedikit pun. Mereka tidak akan sekali-kali mengosongkan kerusi mereka. Mereka akan tetap dan ia menyokong Anwar Ibrahim. Jadi dengan itu, jangan diharaplah, kata mereka. Razali yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi Bersatu mengulas mengenai 6 ahli parlimen yang bertanding mewakili Bersatu pada PRU lalu mengesahkan belum menerima apa-apa notis daripada parti itu susulan sokongan kepada Anwar. Nah, inilah yang menjadi kontroversi sekarang. Siapa yang silap langkah, maka mereka yang akan terkena jerat. 6 ahli parlimen itu mereka tidak perlu buat apa-apa. Mereka hanya tunggu surat pemecatan, notis pemecatan. Kalau dipecat, maka tiada lompat parti. Itu pemahaman beberapa orang netizen. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Syed Hafiz Syed Abdul Fassal dilaporkan berkata pihaknya masih belum menerima apa-apa notis daripada Bersatu selepas ROS meluluskan pindaan perlembagaan itu. Adun Selat Klang, Datuk Abdul Rashid Ashari bulan lalu turut mengumumkan memberi sokongan kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Mengulas lanjut, Razali yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu berkata,
Mereka wajar umumkan kekosongan kerusi bagi membolehkan pilihan raya PRK diadakan. Jangan jadikan alasan menunggu notis daripada bersatu untuk membuat keputusan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini maka mereka 6 ahli parlimen dan 1 adun itu tidak akan berbuat apa-apa. Mereka akan tetap menunggu notis pemecatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, isu tentang Anwar bercermin mata hitam ke mana-mana, termasuklah program yang rasmi, menjadi modal kepada anti Anwar untuk menghentam dengan bom atom kepada Anwar Ibrahim. Dengan ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim kini makin teruk, kata mereka. Ada anti Anwar menyatakan bahawa Anwar, are you okay? Ini menimbulkan pancingan kepada para penyokong Pakatan Harapan, khususnya penyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan sebahagian daripada netizen mengatakan bahawa awak tak tahukah Anwar Ibrahim walaupun dalam keadaan yang kurang sihat matanya, dia tetap bekerja keras bandingkan dengan menteri yang anda sokong sebelum ini, kata netizen. Dan netizen juga telah berjaya mendapatkan sebab punca Anwar Ibrahim menggunakan cermin mata hitam itu. Menurut satu laporan The Star, Perdana Menteri telah mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya sehingga terpaksa menggunakan cermin mata hitam tersebut. Tetapi itulah yang harus dipuji sebenarnya. Dalam keadaan yang kurang sehat pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap bekerja keras untuk memastikan semua program berjalan dengan lancar. Netizen kata mereka, cukuplah mengecam Anwar Ibrahim. Kalau nak mengecam pun, kata mereka, carilah isu yang lain. Carilah isu yang lebih relevan. Gunalah isu kemajuan kah, isu air kah, isu bantuan kah, isu minyak kah, atau apa sekalipun. Atau isu rasuah kah, isu sakau sini, sakau sana kah, kata mereka. Ini orang pakai cermin mata hitam untuk kesehatan pun jadi modal, kata mereka. Menunjukkan sudah terdesak anti Anwar ini, kata netizen lagi. Namun yang lebih menggemparkan dunia politik kita hari ini ialah apabila ada yang memberikan kenyataan bahawa imam di Masjidil Haram pun menggunakan cermin mata begitu, maka tidak sepatutnya ini menjadi masalah. Sehinggalah satu laporan khas telah dibuat oleh Harapan Daily berkaitan dengan cermin mata hitam yang digunakan oleh imam di Makkah. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan di Harapan Daily menulis, imam di Makkah pun solat pakai cermin hitam. Begitulah kalau dah busuk hati, kata mereka. Heboh, golongan pembenci Datuk Seri Anwar Ibrahim menganggap Perdana Menteri sebagai tidak beradab ketika imam di Mekah pun solat memakai cermin hitam. Hal itu dibangkitkan pengguna platform X, Zekirin 13, yang berkongsi sedutan video seorang imam berkacamata hitam memimpin sembahyang. Nih, imam di Mekah pun solat pakai cermin mata hitam. Jutaan jemaah dia bawa. Adakah dia dikira tak beradab? Soal beliau. Kalau ia pun tak suka dekat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, janganlah sampai tunjuk sangat kita ni tak berilmu langsung dalam bab agama, kata beliau. Pakai cermin mata hitam masa solat tetap sah dan tak ada kaitan pun dengan adab, tulisnya. Bahkan, dia mengingatkan sikap bersangka baik sebenarnya adalah adab yang diajar Islam. Adab yang baik adalah memahami orang tersebut sedang sakit dan dalam keadaan memaksa untuk dia pakai cermin mata. Bersangka baik, inilah adab yang diajar Islam, katanya lagi.
Menjelang Aidilfitri lalu, golongan pembenci Anwar Ibrahim, Perdana Menteri X, semakin memperlihatkan sifat busuk hati mereka, termasuk pemakaian cermin mata hitam. Tentera Cyber Pro Perikatan Nasional PN mempersoalkan tindakan Anwar berbuat demikian ketika menghadiri berbagai program dan menyantuni rakyat. Malah ada yang tergamak menyebarkan foto yang memperlihatkan jari-jari Perdana Menteri ke-10 bengkak. Walhal Perdana Menteri dilaporkan mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya. Rata-rata warganet turut membidas penyokong pembangkang yang dilihat terdesak mahu memburukan Anwar. Baik pakai spek hitam daripada hati hitam, kata mereka. Ada orang di pejabat saya dia pakai spek gelap dalam pejabat dalam masa bekerja. Sebab ada masalah mata, semua orang faham saja. Kadang-kadang sebenarnya pakai spek hitam walau dalam bilik pun ada sebab kesehatan. Nanti kalau dah tua, Tuhan tarik nikmat sihat mata itu, barulah rasa kena pakai spek memanjang. Pasal pakai spek hitam je, kritiklah pasal pentadbiran ke, pasal polisi ke, sedap juga dengar demikian antara komentar warga maya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.